bank in duit tu. Kita bank in duit tu, ya. Kita bank in tu masa kita kat sana, tuan-tuan, ya. Kita bank in tu masa kita kat Mekah tu. Jadi pahalanya mudah-mudahan dapat macam, sebab kita duduk kat Mekah kan kita buat tu. Macam kita zikir kan, ya. Kita zikir di Malaysia dengan di Mekah tak sama lah. Jadi tuan-tuan boleh bank in duit tuan-tuan, ya, untuk derma, ya. Semasa tuan-tuan berada di sana. Kalau kita boleh derma dan dimakan makanan tu di sana, tu jauh lebih baik lah. Ya, tapi paling kurang orang tanya juga, ya. Orang tanya, boleh tak, ya Ustaz, ya saya nak derma di Malaysia. Ya, ada apa? Ada masjid buat buka puasa. Tapi buat apa ni, banking transaction tu di sana. Oh, boleh je mudah-mudahan. Ya, dapat pahala seperti mana? Sebab kita buat di tanah suci kan pada bulan Ramadan pula, mudah-mudahan. Ya, cuma para ulama petikai dari segi yang dapat manfaat tu orang di tempat lain. Ya, memanglah di Mekah pun kita buat juga. Ya, kita ya fisabilillah, kita beli makanan sebagainya, kita bagi pada orang berbuka puasa contoh kan. Ya, tetapi macam tadilah, ya. Dia punya amalan tadi tu kita nak buat di Malaysia tetapi kita bank in tu dekat sana. Mudah-mudahan kita harap, ya, sebab benda ni tak ada zaman Nabi. Ya, mana ada, ya, macam tu, ya. Cuma kita ambil apa yang Nabi pernah buat ketika tahun yang ke-9 Hijrah, ya, Nabi tak dapat pergi haji. Nabi pergi tahun yang ke-10, ya, tahun yang ke-9, yang mengetuai jemaah haji adalah Abu Bakar dan juga Ali. Jadi Nabi beli siap-siap apa ni kambing bagi pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bawa kambing tu daripada Madinah pergi ke Mekah, sembelih di Mekah. Ya. Walhal Nabi buat juga di Madinah, tapi Nabi juga buat di Mekah. Kerana menyembelih di Mekah tu jauh lebih besar pahalanya. Memanglah, memang betul. Di Madinah pun besar juga, Madinah di Mekah lagi besar. Jadi dari segi perbuatan Nabi, Nabi beli di Madinah, ya, Nabi sembelih di sana. Tapi Nabi wakilkan Sayyidina Ali. Sebab sampai Nabi tak pergi, wakilkanlah, ya, Nabi dapat pahala, apa ni, apa kita panggil, ya, berkorban di sana. Cuma dia ada way around, belum pernah lagi. Zaman Nabi mana ada, ya. Kita bagi duit, ya, bagi duit tu di mana? Kita bagi duit tu di Mekah. Tapi duit tu masuk dalam akaun, ya, orang di Malaysia. Macam mana? Mudah-mudahan dapat juga. Ya, itu kita harap-harap. Dipanggil taroji. Taroji mana kita harap. Ada soalan? Silakan. Ustaz, sorry Ya, Ustaz. ya, Tadi umrah satu kali ya dalam bulan Ramadan bersamaan satu haji bersama Nabi. betul. Satu kali. Satu kali. Sebab disebut tu umratun fi Ramadan. Mana satu umrah dalam Ramadan, ya, ta'dilu hajatan ma'i, sama dengan pahala haji bersama dengan aku. Ya, jadi satu buat. Itu kalau umrah kita umrah makbulah lah, ya. Umrah yang makbulah ataupun umrah yang mabrurah. Tapi kalau umrah tu tak sampai level tu tak dapat lah. Ya. Tapi kita usahakan sebab mungkin kita akan buat sekali lagi, kita akan buat 2 kali lagi. Ya. Walaupun tak ada tuntutan kan, sekali cukup lah. Tapi kalau katalah ada orang nak buat, ya, dia nak buat untuk dia punya pak saudara dah meninggal, tak sempat buat umrah, so dia buat umrah badal untuk apa? Untuk pak saudara dia. Jadi dia dapat tak pahala? Dah tentulah, ya. Sebab lebih baik kita buat niat orang lain, kita dapat pahala kita dan dapat pahala bagi pada orang tu. Jadi lebih baik. Kalau kita buat untuk niat kita sendiri, kita dapat untuk diri kita je, ya. Tapi kalau kita buat untuk orang yang belum pernah buat, ya, kita carilah siapa yang belum pernah buat. Even kawan kita, boleh tak kita tolong buat untuk dia? Boleh, apa masalah dia? Kawan kita dah meninggal, ya, dia tak pernah buat umrah. Pak saudara kita, mak saudara kita, anak buah kita, ya, yang telah akil balik, umur dia 13 tahun, dia dah akil balik, dia meninggal aksiden contoh. Kita boleh buat untuk dia? Boleh, ya. Jadi kita niat untuk dia, tetapi mudah-mudahan kita dapat juga pahala umrah tu dan buat pula pada bulan Ramadan. Memang kita kata berganda-ganda lah kelebihan dia. Okey, ada lain silakan. Ustaz, lagi satu saya nak tanya tentang pembahagi ataupun penghadang antara jemaah lelaki dan wanita. So ke ada tempat, ada masjid ditutup sepenuhnya dengan kain langsir yang tebal. So Ya, tidak kelihatan pergerakan imam. Jadi makmum wanita ni hanya boleh dengar dengan berdasarkan suara. suara sahaja. So macam mana tu hukumnya Ustaz? Sepatutnya dia kena buat yang see-through lah. Ya. Dia boleh letak tirai. Sebab Ustaz tengok banyak tempat, dia double layer. Ya. First layer tu yang tebal.
Ya, tapi bila ada pengajian ataupun ada apa kita panggil, ya, ada solat berjamaah, dia akan tarik yang layer pertama tu. So dia ada see through lah. Orang lelaki masih tak boleh nampak perempuan tu, ya. Sebab macam tadilah, ya, dia ada tutupan juga, tapi orang perempuan boleh nampak pergerakan imam. Ya, biasanya macam tu, ya. Itu pihak masjid punya pengurusan lah, ya. Kalau ada masjid surau, ya, yang tak ada benda tu, kita boleh bagi cadangan lah. Kalau negara Arab dia memang buka aja, ya, dia tak tutup pun, ya. Dia open aja, ya. Ustaz rasa benda-benda macam tu kena ambil perhatian lah. Kalau kita jadi jawatan kuasa masjid, ya, ataupun nazir ataupun pengerusi, so kita kena ambil maklum benda-benda macam tu, supaya, ya, pihak perempuan boleh dapat melihat. Sebab zaman Nabi pun tak ada tirai. Zaman Nabi tak ada tirai, ya. Even kalau kita pergi Mekah Madinah pun, kita pergi kat airport sebagai negara Arab, kebanyakannya memang tak ada tirai lelaki perempuan. Ya, ada tirai itu apa ni, untuk ambil wuduk betul. Untuk ganti pakaian, yes. Tetapi untuk solat, ya, dia lelaki boleh nampak perempuan, perempuan boleh nampak lelaki pergerakan dia. Ya, macam itulah cerita dia. Usahakanlah, ya, kita bagi pada jamaah supaya mereka tahu bahawasanya orang perempuan juga berhak untuk melihat pergerakan jamaah di depan, paling kurang. Dia mungkin tak dapat tengok imam, tapi paling kurang dapat tengok jamaah. Ya, macam itulah paling kurang. Tapi kalau imam tu bangun, dia nampak lah. Dia boleh apa kita panggil? Contoh macam kita kata, tapi tak boleh nampak juga kan sebab imam duduk depan. Bila imam sami Allahu liman hamidah. Ya, Rabbana walakal hamdu. Orang bangun. Perempuan pun bangun, ya. Tak nampak imam juga kan. Bila bila dia sujud pun tak nampak, tak. Macam itulah, ya. Tapi paling kurang kita kata kita nampak pergerakan jamaah lelaki. Usahakanlah, ya. Okey, ada lain silakan. Kalau tidak kita Okey, habiskan dulu Ustaz. hadis ni. Ya. Okey. Wala tasjudu hatta yasjudah. Dia janganlah kamu sujud, maknanya jangan sekali-kali kamu sujud. Jangan berani-berani kamu sujud. Itu kalau bahasa ustaz lah. Jangan berani-berani kamu sujud sehingga imam selesai sujud. Imam selesai itu maknanya Allahu Akbar. Dah bunyi dah Allahu Akbar. Kalau perempuan di belakang kita dengar. Lelaki di belakang pun dengar. Ya. Jadi kalau lelaki yang duduk depan, lagi dah dia nampak. Ya. Sebab orang belakang, bila orang depan tu dia tengok tak turun lagi, mereka pun tak akan turun. Ya. Dia ambil maklum macam tu. Wa iza shalla qa'iman. Dan apabila, ya, imam itu solat dalam keadaan berdiri, fasallu qiyaman. Maka hendaklah kamu juga solat dalam keadaan berdiri. Apa beza qa'iman dengan qiyaman? Qa'iman singular. Ya, qiyaman ramai. Ya, plural. Wa iza shalla qa'idan, ya, dan apabila imam itu solat qa'idan fasallu qu'udan, maka hendaklah kamu solat duduk juga keseluruhannya. Cuma hadis ini ada apa? Ada perbincangan, ya. Sebab peringkat awal hadis ni apabila diturun memang macam itulah. Apabila Nabi sebut kalau Nabi solat berdiri, makmum solat berdiri. Kalau Nabi solat duduk, maka para sahabat pun solat duduk. Tapi ada hadis lain yang menceritakan even though, ya, imam solat duduk kerana sakit, ya, barulah, ya, jamaah yang sakit solat duduk. Tapi kalau dia tak sakit, solat berdiri. Ya, kerana apa? Kerana Nabi tegur. Nabi kata pasal apa? Yang sihat pun duduk juga, ya, sebab mereka kata mereka ikut Nabi. Tak, Nabi betulkan. Kerana peringkat awal memang betul. Kalau imam duduk, kita duduk. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Tetapi kemudian datang hadis lain yang menasahkan hadis ni. Di bahagian yang ujung ni. Ya, bahagian yang apabila imam berdiri, kamu berdiri. Bila imam duduk, kamu duduk tu, ya, terhazaf ataupun terbatal, ya, dengan hadis-hadis lain yang mengatakan no matter what, ya, sama ada imam berdiri ataupun duduk, makmum kena berdiri. Tu selesailah, ya. Rawahu Abu Daud, riwayat daripada Abu Daud, ya, dan wahaza lafzuhu, lafaz ni maknanya dia punya wording dia tu dalam Sunan Abi Daud. Wa asluhu fi sahihain, tetapi hadis ini asalnya, ya, maknanya ada juga disebut dalam kitab sahihain, dua sahih. Dua sahih itu maknanya sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, clear lah, kuatlah hadis ni. Cuma di hujung tu kita kena, ya, kena betulkan. Kerana hadis ini ada hadis lain lagi yang telah menasahkan dia ataupun dia dah, ya, mansuhkan dia punya hukum duduk tadi tu, ya, tetap berdiri juga. Dilarang melakukan solat berjamaah, maka, ya, bila orang melakukan solat berjamaah maka diperintahkan mengikut apa yang dilakukan oleh imam dalam solat tersebut. Tetapi setelah imam selesai, ya, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, naik atas, ya.
kita pun baru Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, jangan cepat sangat. Sebab kita dianggap ya tidak memenuhi syarat. Sebab dah bagi tahu dah. Bila imam sujud, sahabat kata, selagi Nabi tak letak dahi di tempat sujud, kami takkan turun. Nah, ambillah maklum benda-benda macam tu. Okey tuan-tuan ya, 429 selesai ya, hadisnya sahih ya. Wordingnya oleh Abi Daud, tapi ada tak hadis yang sama dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Ada. Ya, ada. Kita pun dah dapat dengar tadi wa asluhu, dan asal-asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab apa disebut asal-asalnya? Ya, kerana Imam Al-Bukhari yang paling tua berbanding dengan semua imam tu. Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, semua 6 ya. Semua 6 tu Imam Al-Bukhari yang paling tua. Tapi kalau banding Imam Ahmad, Ahmad paling tua sekali. Tapi Imam Ahmad kitabnya kitab musnad, bukan kitab sahih. Ya, jadi kitab musnad Imam Ahmad tu ada mengandungi hadis-hadis yang tidak sahih juga. Ada hadis yang dhaif ya, ada hadis yang hasan. Macam Sahih Bukhari hampir keseluruhannya adalah sahih. Jadi biasa disebut sebagai Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari sebut dulu sebab dia lebih tua, dia lebih dulu buat kitab dia. Ya, jadi ada apa kita panggil ya, ada beza lah. Ya, sebab Imam Al-Bukhari lahir 194 Hijrah. Ya, Imam Muslim lebih kurang 2204. Maknanya beza antara Imam Bukhari dengan Muslim tu lebih kurang 10, sebagian riwayat kata 12 tahun. Dia muda 12 tahun ya daripada Imam Bukhari. Bukhari lagi tua lah. Tapi Al-Bukhari dengan Imam Ahmad bin Hanbal ada beza 30 tahun. Ya, Imam Ahmad 30 tahun lebih tua daripada Imam Bukhari. Yang lain-lain tak payah tanyalah. Ya, lagi tua lah dia Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad ya, dia hidup zaman Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari, betul, dan dia juga hidup pada zaman Imam Asy-Syafi'i. Dia jumpa Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni. Imam Bukhari tak jumpa Imam Syafi'i. Ya, sebab masa Imam Bukhari datang ke Mekah ya untuk buat haji, Imam Syafi'i dah pergi ke Mesir. Dah pergi ke Mesir dah, dia tak jumpa dah. Ya, hidup sezaman tu, ya. Tapi tak jumpa sebab Imam Al-Bukhari datang daripada Uzbekistan jauh sana. Jadi tak jumpa, tak ada peluang, ya. Kalau macam zaman kita ni ada Zoom online, ya. Kalau macam kelas Arabik kita, ya, ada Haji Fakri daripada US, ya. Dia ziarah anaknya di sana, ya. Kalau kelas NIA, ya, Nur Islam Academy, Datin Lin, ya, kita ada daripada Myanmar pun ada, ya. Ada student daripada Maryland, ya, yang datang dengar kan, ya. Ada daripada beberapa tempat di Sabah Sarawak dan sebagainya, ya. Jadi macam itulah, ya, nak bagi tahu dia punya ya. Dan baru-baru ni masa kelas Quranic Arabic, ya, ada kita punya Sister Abidah, ya. Dia pergi ziarah anak dia, cucu dia di Scotland, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu sekarang tak ada masalah sebab ada Zoom online. Ya, ada Facebook Live. Jadi senang tuan-tuan. Teknologi memudahkan. Ya, jadi itulah cerita dia. Okey, ya, selesai hadis 429. Ada apa-apa sebelum kita masuk 430? Silakan. Ada apa-apa? Tak ada. 430 an Abi Sa'id Al-Khudri. Tadi Abi Hurairah nombor 1 dalam ranking sahabat, Abu Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri nombor berapa? Nombor berapa tuan-tuan? Abu Sa'id Al-Khudri nombor berapa? Nombor 7. Nombor 7, last sekali bawah, ya. Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dan apa kita panggil, ya, nama sebenarnya pun bukan Abu Sa'id. Abu Sa'id ni dia punya kunyah dia, Abu Sa'id, ya. Kemungkinan besar dia ada anak nama Sa'id. Al-Khudri, ya, nama kabilah dia, Khudr, ya. Khudrah ni adalah satu kabilah, ya, Khazraj, ya, di Madinah. Dia orang Madinah. Ya, macam Abu Hurairah, dia orang Yaman, ya. Jadi ada apa kita panggil, ya, ada dia punya kabilah, nama kabilah dia, ya. Kalau macam Nabi Al-Hashimi lah, Bani Hashim kan. Abi Sa'id Al-Khudri, ya, namanya Sa'ad, ya, Sa'ad bin Malik nama sebenar dia, Sa'ad bin Malik, ya, Sa'ad bin Malik, tapi dipanggil Abi Sa'id Al-Khudri, ya, budak muda umur 10 tahun. Masa Nabi sampai di Madinah baru umur 10 tahun, macam Anas bin Malik juga. Sebab tu dia boleh ngikut Nabi, ya, pergi dengar kuliah-kuliah Nabi. Sebab dia tak perlu bekerja di ladang, dia tak perlu cari rezeki di pasar, tak perlu. Ya, bapak dia lah yang Malik. Bapak dia lah Malik bin Sinan, ya. Nama sebenar Sa'ad bin Malik bin Sinan. Bapak dia Malik bin Sinan tu yang kena kerja.
Dan Malik bin Sinan tu ya dia syahid dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, perang Badar pun dia ada, perang Uhud kan 70 sahabat Nabi syahid. Salah seorangnya ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya ialah Malik bin Sinan, ya. Anaknya Sa'ad atau lebih dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri. Anna bahwasanya Rasulullah, ya, Rasul selawat dan salam kata baginda, ra'a fi ya ashabihi, ya. Jadi Nabi melihat, ya, melihat para sahabat Nabi, ya. Dia apa ni? Ta'akhuran, ya. Maka Nabi sabda, majulah dan turutlah aku dan hendaklah orang yang di belakang kamu mengikuti kami, ya. Jadi dalam apa kita panggil, ya, dalam apa, dalam keadaan Nabi kita akan tanya, macam mana Nabi boleh, Nabi menoleh ke? Tak, tuan-tuan jangan lupa, Nabi ada satu kelebihan, ya. Apa kelebihan Nabi? Nabi tidak perlu melihat ke belakang, ya, kerana Nabi boleh melihat apa yang di belakang macam Nabi melihat apa yang di depan. Ya, dalam kaedah disebut kan Nabi SAW yara min waraihi kama yara min amamihi. Nabi boleh tengok apa yang di belakang, Nabi tak menoleh pun. Seolah-olah ada satu lagi mata Nabi kat belakang, tak ada mata. Tapi Allah bagi kelebihan. Itu dalil an-nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi, ada kelebihan. Ya, sebab tu orang tak boleh tikam Nabi daripada belakang, ya. Nabi nampak. Kalau orang, ya, nak buat sesuatu, ya, kepada Nabi, Nabi boleh halang dia kerana Nabi dapat melihat apa yang di belakang, ya, seperti mana Nabi dapat melihat apa yang di hadapan, ya. Itu, ya, sabit dalam banyak kitab-kitab sirah sebut. Okey. Jadi, ya, kata Nabi, ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi telah melihat, ya, pada sahabatnya ta'akhuran, ya, ada yang macam mungkin dia punya sah dia tak lurus. Ya, jadi kita kena luruskan saf, rapatkan saf, ya, sebaik mungkin lah. Jadi sahabat tadi dia tak sama dia punya tumit kaki dia. Yang kena sama tu tumit kaki, tumit belakang tu. Kalau kita ada lining tu kan, ya, kita punya tumit kaki tu yang di belakang. Ada orang kaki panjang, tak apalah, ya. Ibu jari dia lebih panjang daripada orang lain. Ya, tu tak ada hal, tapi dia punya tumit dia mesti selari. Kalau ada orang ke depan sikit, kita minta dia, apa, tuan, belakang sikit, Tuan Haji, Syekh ke apa kan, Datuk, minta maaf, ya, belakang sikit. Kena cakap lah. Ya, kalau dia marah, ya, nak buat macam mana, itu risiko lah. Kalau kita cakap elok-elok, dia nak marah pula kita, tak payah. Ya, maknanya dia orang orang tak faham. Ya, orang tak faham ni kita jangan layan lah, tuan-tuan. Ya, sebab kalau kita layan, susah hati kita. Kita tujuan baik. Ya, dan ramai orang dia kata, dia ni ustaz, kalau saya tegur, ya, dia bukan nak dengar. Tak payah tegur lah. Tak boleh. Kita kena tegur dia. Ya, sebab di akhirat besok nanti dia akan datang jumpa Allah. Dia akan kata, orang ni dia tahu tapi dia tak tegur aku. Jadi rather than, ya, kita diam, ya, lebih baik kita bercakap dengan dia, kita bagi nasihat, kita bagi teguran yang penuh penuh apa kita panggil, penuh sopan, ya, penuh hikmah. Kalau kita tak mampu sampaikan, kita bagi tahu pada ustaz yang mengajar. Masalahnya ketika ustaz mengajar, orang tadi itu tak datang dengan kuliah, itu satu hal lagi. Kita cakap dengan kawan baik dia, orang yang boleh bagi nasihat dia, itu salah satunya. Sama ada kita cakap, ya, apa ni, face to face dengan dia. Kalau dia tak boleh terima, kita bagi tahu pada ustaz yang mengajar. Ya, mungkin dia malam ni tak datang, malam lain dia datang. Macam tadilah. Ataupun nombor 3, kita cakap melalui orang yang dia hormat, dia respect. Mudah-mudahan mesej kita sampai. Sudahlah. Kita dianggap sudah melaksanakan tanggungjawab. Ya, jadi Nabi tengok ada sahabat yang ta'akhuran, yang ke belakang juga. Faqala taqaddamu, ya, fa'atimmu. Maka Nabi kata taqaddamu, ya, maknanya ke depanlah sikit, majulah sikit ke depan, ya. Kemudian fa'atimmu, ya, dan sempurnakan, ya. Fa'atimmu tu makna sempurnakan. Sempurnakan, ya, dengan aku, maknanya ikut akulah, ya. Jadi kalau disebut fattabi'u lebih sedap lah, ya. Fa'atimu mana sempurnakan soft tadi, elokkan soft tu, ya. Kemudian waliya'tam bikum mam ba'dakum, ya. Dan hendaklah orang yang berada di belakang kamu ikut kamu juga. Jadi maksudnya soft pertama dicontohi oleh soft yang kedua. Soft kedua dicontohi oleh soft ketiga, macam itulah. Hadis riwayat Muslim sahih, dalam solat berjamaah kita diperintahkan merapatkan soft. Soft pertama mengikut imam, soft kedua mengikut soft pertama. Ya, dan seterusnya. Demikian pula kiri dan kanan masing-masing anggota, jangan ada celah-celah yang dapat dilalui seseorang. Ya, jangan sampai, ya, kita kata ada ruang untuk orang boleh melintas pula. Ya, biar rapatlah. Ya, rapat sikit, ya. Sebab tu di masjid kita ada aircon, jadi tak ada berpeluh.
Ya, kalau kipas aja mungkin berpeluh kan. Kipas pun pasang, aircon pun lagi. Mana selesa tu tak berpeluh. So tak ada isu kita kata bau badan orang ke apa tak. Ya, sebab apa? Sebab dia punya keadaan sangat nyaman lah. Ya, selesa kita. Okey, ini bab merapatkan saf dalam solat adalah wajib. Ya, wajib. Ya, bukan sunat tuan-tuan ya. Adalah wajib. Kena rapatkan. Ya, sekadar yang kita mampulah. Melainkan kita ada sakit kan. Kaki tu lutut kita sakit. Kita tak boleh. Ya, tak boleh. Kita punya alignment tu ada lari sikit. Tu lain kan. Nak buat macam mana kan. Tapi kalau kita sihat, walafiat, tak ada apa-apa masalah, teruskanlah. Ya, tak ada isu patutnya. Okey, itu 430. Tak ada soalan. 431. Ya. Tak ada soalan satu. Contohlah, ketika sedang solat, tiba-tiba ada jemaah dalam saf tu dia keluar oleh kerana batal, tak tahu sebab apalah. So Batal lah. jemaah yang apa ni, makmum yang sebelah menyebelah tu kena bergerak on the spot ke bila Ustaz? Dia yang sebab kalau satu saf tu panjang, yang lebih baik orang belakang lah pergi depan. Jadi kiri kanan tak perlu bergerak kan. Seorang je. Orang belakang tu pergi ke depan. Lagi bagus. Ya. Orang belakang saf ketiga pergi yang kedua. Itu untuk mengurangkan pergerakan. Sebab kalau tidak nanti kiri nak gerak, atau lagi gerak lagi, gerak lagi. Ya. Sebab orang pula tak faham. Ya. Ustaz pernah tengok ya, kadang-kadang ya kita duk tunggu ya. kita 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 tunggu orang kanan dan kiri bergerak kan, sebab dia tak faham, dan orang ni kadang-kadang dia tak berani nak gerak takut batal ya, sebab bukan semua orang mengaji ya. Jadi kita yang di belakang lah pergi ke depan, kita tutup kekosongan lompong di depan tu, jadi orang di belakang kita ya, dia boleh menutup pula yang macam tu lah sepatutnya ya. Kalau kita kata tak ada orang tutup, katalah sampai ke sudah ya, sampai dah rakaat terakhir, kita tahu apa ni tak tutup ni. Orang yang datang lambat, dia nampak dia boleh lalu je depan orang lain, dia boleh pergi ke tempat tu. Sebab sutrah kita ialah depan tu, imam tu. Ya, kita jangan langgar imam sudah. Jangan melangkah di depan imam sudah ya. Melangkah di depan makmum tak ada masalah. Kerana sutrah imam adalah sutrah makmum. Yang jangan dilangkah adalah sutrah imam tu. Ya, jadi jangan langkah depan imam sudah. Ya, depan makmum tak ada masalah. Terutamanya masjid besar, ya memang ada ruang untuk kita berjalan, untuk kita memenuhi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan tadi. Macam tu je lah. Kena kurangkan pergerakan. Ya, boleh tak bergerak 2 kali berturut-turut boleh. 3 kali dalam mazhab Syafi'i ada apa limitation sikit lah. Ya, tapi kita boleh bergerak kan. Ya, kita boleh bergerak. 1, 2 boleh bergerak kan. Ya, 1, 2 kita boleh gerak. Yang tak boleh 1, 2, 3. Ya, dalam mazhab lain tu, dalam Hanafi agak ringan. Mazhab Syafi'i ni agak ketat sikit. Ya, tapi boleh bergerak. Ya, tapi masalahnya orang tak nak bergerak. Dia nak tunggu orang sana bergerak. Ya, orang sini pula nak tunggu, lama-lama kosong di situ. Kita kena orang belakang kena move forward lah. Ya, kena pergi ke depan untuk menutup kekosongan tadi. Orang yang belakang pula tutup. Jadi kita mengurangkan pergerakan. Sebab kalau waktu panjang, berapa ramai orang nak bergerak. Ya, jadi nanti kosong pula sebelah kanan macam mana? Ya, jadi orang tak faham. Ya, benda-benda ni Ustaz nak kena dibengkelkan balik. Ya, supaya orang faham. Kena tunjuk praktikal depan orang. Ya, kita selalu buat kursus haji, buat kursus umrah. Tapi kursus solat kita tak buat. Ya, kerana kita anggap orang dah faham. Sebenarnya orang ramai tak faham. Ya, mungkin sebahagian tuan-tuan dan perempuan pun ada benda yang tuan-tuan nak tanya. Cuma tuan-tuan tak cakap je. Ya, jadi kalau ada soalan, tanya. Ya, supaya kita dapat menyelesaikan masalah. Sebab ini berkait dengan hukum hakam. Ya, kena betul lah. Okey, ya, selesai. Daripada Zaid bin Sabit. Zaid Kena bin Sabit, segera ya. kan Ustaz? Kena Macam mana? segeralah. Kena segeralah bergerak tu. Yalah, kalau kita tengok, kalau kita tengok tiba-tiba nanti bertembung pula kan. Tunggulah kejap bagi orang sebelah tu isi tempat tu. Kalau kita tengok dia pun tak buat, kita kena pergilah. Ya, mungkin bukanlah immediately kan. Tapi maksudnya kita bagilah peluang orang depan tu. Sebab kalau Kak Zainal nak tanya, berapa minit nak tunggu Ustaz? Ustaz pun tak boleh jawab berapa minit. Ya. Jadi cukup tak dengan baca Qul Huwallah, ya, kemudian baru kita tengok kosong kita pergi. Kita berdasar pada konteks lah, tengok keadaan lah. Ya, menasabahnya bila kita tengok orang tak bergerak, ya kita kena pergilah ke depan tu. Ya, segera pergi depan lah. Setelah orang tak bergerak, tapi bagilah masa sikit. Ya, dan masa tu relatif lah. Ya, kita tak boleh kata 2 minit ke Ustaz, 3 minit, tak boleh. Sebab memang tak ditetapkan. Itu je cerita dia. Tengok menasabah dia lah.
Zaid bin Sabit, siapa dia? Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi yang paling pandai dalam bidang apa tuan-tuan? Zaid bin Sabit. Yang belajar sirah, tahulah ni. Zaid bin Sabit, bidangnya apa? Bidang dia. Apa Quran, Ustaz. kepakaran dia? Ya. Quran. Quran. Okey, dia sebagai ketua Quran. Ada satu lagi bidang kepakaran dia. Zaid bin Sabit. Apa-apa hal mesti dia. Oh, ni Tuan-tuan. Ya. berbahagi harta zakat Anu semua tu. ni Ustaz. Apa dia? Kat mana tuan? Matematik. Matematik Yalah matematik. Maknanya dia jadi guru matematik dekat sekolah zaman Nabi ke atau macam mana? Dia buat Bukan. pengintaan faraid Ya. dah. Faraid zakat. Ya. Faraid. Ya. Faraid. Zakat. Lain tu. Ya, macam mana kata faraid zakat? Faraid. Ya, faraid pembahagian harta pusaka. Kata faraid sahaja. Faraid ya. Jadi faraid tu adalah satu ilmu berkaitan dengan warisan. Ya, kalau tuan-tuan datang kelas Nur Islam Academy, Datin Lin, tuan-tuan akan tahu cerita lah. Ya, sebab pada zaman Abu Bakar, sebab sahabat ramai yang mati syahid, ya, terbunuh dalam peperangan lawan dengan orang murtad, Musailamah Al-Kadzab. Ya, jadi bila mati dalam peperangan tersebut, maka bapa mati, anak mati. Siapa nak waris? Siapa nak waris pada siapa? Dua-dua mati dalam perang. Macam mana kita nak tahu siapa mati dulu? Mana kita tahu? Mungkin bapa dia ya cedera parah, anak dia mati dulu. Adakah bapa tu boleh mewarisi anak? Patutnya boleh lah. Tapi dua-dua meninggal dalam satu peperangan macam mana? Ya, itu zaman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar telah minta Zaid bin Sabit untuk tolong buat perkiraan. Kemudian ketika berlakunya berlakunya epidemik ya, wabak penyakit di Palestin ya, di Amwas ya, nama tempat tu Amwas, nama kampung, dan merebak ke Jordan juga ya, lebih kurang 25,000 orang mati. Dan macam tadi juga isunya ya, orang yang mati boleh tak mewarisi daripada orang yang telah mati juga? Tak boleh ya. Orang yang mati tak boleh mewarisi daripada orang yang mati. Jadi maknanya bila mati secara serentak, mati secara kolektif ya, siapa nak ambil daripada siapa, itu semua diselesaikan oleh Zaid bin Sabit ya, pada zaman Saidina Umar. Zaman Abu Bakar pun dia ya, zaman Nabi pun Nabi gunakan dia punya kepakaran ya untuk apa ni, harta rampasan perang ya, ghanimah sebagai contoh ya. Jadi zaman Abu Bakar untuk menyelesaikan faraid, begitu juga zaman Saidina Umar ya, beliau diminta untuk menyelesaikan faraid juga. Zaman Saidina Ali pun ada ya kerjasama ya, sumbangan daripada Zaid bin Sabit. Orang muda umur 11 tahun masa Nabi sampai di Madinah, dan beliau menguasai bahasa Hebrew. Tuan-tuan ya, tuan-tuan kena catatlah Zaid bin Sabit ya, 11 tahun umur masa Nabi sampai. Poin kedua, beliau pandai matematik. Ya, beliau telah ditugaskan oleh Nabi untuk harta rampasan perang. Zaman Abu Bakar ya, untuk orang yang meninggal dalam perang lawan Riddah, lawan orang murtad. Zaman Umar untuk kira orang yang mati serentak pada tahun Amwas. Itu tahun yang besar tuan-tuan ya, 25,000 orang mati, bukan 25 orang. 25,000 orang mati ya. Tuan-tuan catatlah sikit ya. Kemudian sebab sahabat Nabi ni semua dijamin syurga tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, kita ni kalau minat nak masuk syurga, tuan-tuan kena belajar tentang orang yang dijamin syurga. Ya, kita minat nak masuk syurga, tapi kita tak buat amalan yang dibuat oleh para sahabat. Jadi kita belajar tentang sahabat Nabi, kita tengok apa yang dia buat, kita amalkan, ya, barulah kita layak untuk paling kurang kita kata ikut jejak langkah dia masuk syurga. Ya, mereka mendahului kita. Jadi kita ambil contoh daripada mereka ya. Macam tuan-tuan kan buat bisnes. Tuan-tuan nak berjaya dalam bisnes, tuan-tuan kena tengok contoh. Tuan-tuan mesti ada tuan-tuan punya mentor, ya, bisnes mentor kan. Jadi dalam hidup ni ya, paradise mentor. Ya, Ustaz namakan dia paradise mentor, heaven mentor tuan-tuan. Kita nak masuk heaven, nak masuk paradise, tapi kita tak ada sifu. Sifu tu para sahabat lah ya. Kena macam tu lah. Okey ya, ataupun orang yang hidup pada zaman kita pun boleh. Tapi mesti amalan itu amalan yang betul. Jangan buat benda-benda yang tak tentu hala tuan-tuan. Ya, tak tentu hala. Ya, walaupun dia bergelar ulama kita kata. Tapi kita tengok amal dia. Ya, dia buat amalan yang daripada hadiah-hadiah dhaif, tak nak lah tuan-tuan. Buat daripada hadiah dhaif, ya, buat daripada hadiah-hadiah yang bertikai, kita tak mahu. Ya, walaupun amalan kita sikit, tapi biar amalan yang ada sumber daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, yang Imam Syafi'i fatwakan, ya, kita kata, ya. Bukan ulama-ulama Syafi'i je, Imam Syafi'i fatwakan. Dan imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i itu, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, ya, ini tokoh-tokoh hebat kita kata. Jadi bila begitu, selamatlah agama kita tuan-tuan.
Ya, tapi kalau kita ambil saja, ya, tangkap muat daripada siapa-siapa, kita kata ustaz ni viral, ya, bagus dia punya ceramah. Ceramah sedap tu satu, ya. Kita ceramah bukan sedap saja, ceramah tu betul daripada sumber yang betul. Macam kita belajar Bulughul Maram, ya. Pasal apa kita pilih Bulughul Maram? Ya, kerana apa? Ya, kerana dia memang kitab yang dikarang oleh ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ini ulama besar Syafi'i, ya, daripada Mesir. Ia jadi mufti Syafi'i di Mesir. Ya, beliau juga yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Apa lagi kurang, tuan-tuan? Pakar hadis, pakar fiqah, ya, kita kata. Dan beliau, ya, ikhlas dalam agama, kita kata, ya. Walaupun dia bukan sahabat Nabi, tapi dia mengumpulkan hadis-hadis daripada Nabi. Jadi daripada kitab-kitab dia lah, kitab Imam Nawawi sebagai contoh, ya. Kitab Ibnu Hajar Asqalani, ini dua ni pun dah cukup dah, tuan-tuan. Ya, Imam Nawawi cakap, Imam Ibnu Hajar cakap, sudah memadai. Ya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang Imam Syafi'i sendiri ada banyak benda yang zaman dia belum ada lagi. Ya, zaman kemudian tu baru ada. Ya, 400 tahun lepas Imam Syafi'i meninggal, datang Imam Nawawi. Ya. Kemudian 500 tahun lepas tu datang pula Imam Ibnu Hajar. Kita bukan 500 tahun, ya, 200, 600 tahun lepas tu datang Ibnu Hajar dan sekolah ni. Jadi mereka hidup di zaman yang banyak persoalan-persoalan lagi. Itu yang mereka selesaikan. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, kita belajar daripada sumber yang betul. Jangan main tangkap muat, tuan-tuan. Ya, kadang kita dengar daripada YouTube, dengar daripada, ya, majalah ke apa, ya, tengok sumber dia. Walaupun yang bercakap tu orang yang ada autoriti, tapi kita kena tengok, kita double check. Dia cakap tu betul ke tak? Kadang-kadang dia tersilap. Ya, dia tersilap kadang-kadang, tuan-tuan, ya. Jadi macam bacaan apa itu, ya, tuan-tuan ada share. Ya, bacaan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Ya, mungkin ada kesilapan pada penceramah tu, ya. Walaupun dia hebat lah, kita memang akui dia memang hebat, tapi mungkin tersilap. Sebab kebanyakan para ulama menyebut dalam hadis-hadis yang sahih pun sebut, bacaan tu selepas bagi salam, bukan sebelum. Sebelum bagi salam bacaan lain. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat, itu sebelum salam. Ya, minta lindung daripada azab kubur, daripada azab neraka jahanam, daripada apa ni, fitnah masa hidup mati, ya, dan juga fitnah, ya, apa ni, Masih Dajjal. Itu sebelum bagi salam. Selepas bagi salam, yang tadi itu antaranya, ya. Ada yang kata sebelum istighfar pun. Kalau ustaz personally, ustaz tak baca immediately lah. Ya, ustaz akan istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, barulah kalau kita nak baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ataupun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali dulu. Lepas tu baru Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dia selepas bagi salam, bukan sebelum. Ada kesilapan di situ, tuan-tuan, ya. Sebab apa dia silap? Sebab dia manusia. Ya, ustaz pun boleh silap. Ya, tuan-tuan pun boleh silap. Ya, walaupun kita dah belajar, kita dah kaji, ya. Jadi tuan-tuan bila nak share tu, tuan-tuan kena check dulu. Tuan-tuan kena check dengan hadis-hadis. Tuan-tuan boleh, sebenarnya zaman ni senang, tuan-tuan Google je. Ya, bacaan selepas solat contoh. Bacaan sebelum salam. Itu tuan-tuan tengok, ya. Tapi tuan-tuan kena letak mengikut Rasulullah, mengikut Nabi, mengikut sunnah. Dia keluar yang betul. Ya, kalau kita main tangkap muat tak jadi dia, tuan-tuan. Macam doa kan. Doa ni macam-macam ada. Ada yang sahih, ada yang tak. Ya, kita tak nak baca yang kita dalam amalan tak banyak. Kita baca yang dhaif pula. Sayang, tuan-tuan. Ya, biar amalan kita ni walaupun sedikit tapi sahih. Ya, itu yang bagus. Paling kurang pun hasan, kita kata, ya. Sebab kita bukan baru sekali dua dengar kuliah, dah berpuluh-puluh tahun dah. Jadi kita kena ada anjakan paradigma, tuan-tuan. Kena ada paradigm shift. Ya, jangan main share je. Share tuan-tuan tu bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala, tapi kita kena tengok konten dia, tuan-tuan, ya. Okey. Tapi jangan tuan-tuan tak share pula lepas ni. Malah lah share, nanti ustaz tegur ke apa. Tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, kita belajar. Itu tujuan kita belajar. Okey, ya, ada apa-apa soalan? Silakan. Sebelum kita masuk Zaid bin Sabit ni. Kalau ada apa-apa, silakan. Tak ada, ya. Ihtajara, ya. Ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan. Ihtajara daripada hujrah tadi. Hujratan kat luar depan tu, belakang tu. Hujung tu kan, ayatnya hujung tu. Hujratan. Apa makna hujrah? Hujrah mana bilik. Bilik kecil yang Nabi buat untuk isteri baginda. Ya. Jadi ataupun tempat Nabi solat. Ya. Ihtajara maknanya Nabi buat bilik. Ya.
Nabi buat bilik, ya, menggunakan apa? Ya, menggunakan tikar dan baginda solat di situ. Ya, Nabi buat bilik pakai tikar. Tikar tu daripada, ya, mungkin daun pelepah apa ni? Pelepah kurma lah. Ya. Sebab di Madinah ni dia banyak apa pokok kurma kan, ya. Jadi itulah mungkin yang dimaksudkan, ya. Kita tak tahu. Macam tempat kita ada jerami kan. Ya, ada, ya, orang buat tikar mengkuang dan sebagainya kan. Jadi macam itulah, ya. Ataupun tikar Sarawak ke apa yang dibuat daripada, ya, daripada apa kita panggil, ya, daripada pokok-pokok lah, daun-daun dan sebagainya. Kalau di Mesir itu dia punya itulah, ya, dia panggil papyrus, ya, papyrus, ya, dia buat tulis Quran atas tu, ya, buat dia punya gambaran apa semua macam-macam kan, ya, peta, ya. Dan boleh digunakan untuk itulah, ya, dikatakan papyrus juga digunakan, ya, untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam masa kecil. Dikatakan wallahu alam, kita tak tahu, ya, mungkin betul lah, ya. Sebab daun papyrus tu kuat tuan-tuan, ya, dia kuat, ya. Dia boleh tahan air, maknanya dia dia apa kita panggil, dia waterproof, ya. Jadi tak ada masalah lah, ya. Kalau digunakan untuk meletakkan Nabi Musa alaihissalam. Dan tentulah mak dia takkan letakkan Musa di tempat, ya, di bakul ataupun di sampan yang akan dimasuki air. Dah tentulah, ya. Mana mak yang akan buat macam tu pada anak kan, kita pun dah tahu dah. Jadi Nabi buat mukhassafah, ya. Jadi Nabi buat hujratan mukhassafah, ya. Yang tadilah, ya, yang apa kita buat, yang dibuat daripada tikar disebut, ya. Jadi tuan-tuan yang baca kitab lain boleh share dengan ustaz, ya. Tuan-tuan boleh share, ya. Syarin baca daripada terjemahan English, ya. Boleh share lah kalau ada perkataan yang ustaz tertinggal. So far so good, apa Syarin, ya. Apa dia terjemahkan hujratan mukhassafah? Apa terjemah dia? Buku Syarin, ya. Tu tengok teks tu, hadis 431 tu. Halo, Assalamualaikum. Ya. Hari Ustaz, sekejap sebab anak saya baru balik. Sekejap Ustaz ya. Oh, tak tengok lagi. Dah buka kitab tu belum? Oh, belum lagi ke? Kalau belum tak apa, kejap lagi bagi tahu. Fasalla fiha, lalu Nabi solat di dalamnya, dalam bilik tadi, ya, fatatabba'a ilaihi rijal. Maka ada beberapa orang yang kini terjemah mengejarnya ke situ. Maknanya mereka bila Nabi sembalat di situ, mereka pun nak ikut. Ya, waja'u yusallu nabi solatihi, ya. Mereka pun ikut solat bersama Nabi. Maknanya solat yang dibuatnya adalah solat sunat lah. Sebab kalau solat wajib, solat fardu Nabi buat di masjid. Ya, al-hadis, ya. Wa fihi afdalu salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Jadi disebut dalam hadis yang lain, ya, solat yang paling utama bagi seseorang itu al-mar'i itu individu. Bukan lelaki, ya, individu. Mana lelaki atau perempuan, ya, secara umum fi baiti adalah di rumahnya. Lelaki pun di rumah dia juga. Illa melainkan al-maktubah, melainkan solat maktubah, maknanya solat mafrudah, solat fardu. Solat fardu di masjid lah, ya. Kalau di rumah pun ada sebab-sebab tertentu, ya, berjamaah, jangan solat seorang, sayang. Ya, biar dapat pahala berjamaah juga. Jadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, solat sunat yang paling baik adalah dilakukan di rumah. Ya, Nabi ada tempat dia, ya, dan tempat ni biasanya berada di belakang rumah Fatimah, tuan-tuan, ya, dipanggil sebagai mihrab tahajud. Ya, di mihrab tahajud. Mihrab tahajud ni adalah satu tempat solat, sekarang ni macam pangkin, berada di belakang makam Rasulullah. Dulu di belakang rumah Fatimah. Rumah Nabi depan, rumah Aisyah. Belakang dia rumah Ali dan Fatimah. Belakang rumah Fatimah tu ada mihrab tahajud. Tempat Nabi tahajud di situ. Jadi bila ada orang tahu Nabi sembahyang di situ, ya, malah ada dibuat macam tikar. Ya, macam tikar. Jadi ada ruang lah. Ya. Nabi solat atas pasir. Ya, atas tanah. Ya, tetapi macam ada dinding lah sikit. Ya. Nabi buat bilik. Ya, tapi bolehlah beberapa orang, ya, untuk ikut Nabi solat di situ. Jadi bila mereka tahu, ya, Nabi ada buat bilik untuk solat sunat, solat malam, ya, tahajud terutamanya, fatatabba'a ilaihi, lalu mereka pun ikut. Ya, ada a group of rijal. Ya, a group of rijal ni mana? Beberapa orang lelaki sahabat Nabi. Waja'u, mereka datang, yusallu Nabi solati, mereka pun solat. Ya, jadi mereka solat di situ, ya, mereka turut solat bersama dengan Rasulullah. Rasulullah jadi imam lah. Ya, sebab solat tahajud boleh tak buat berjamaah? Boleh. Tapi bukan menjadi kebiasaan Nabi. Kalau Nabi buat dan ada orang ikut, Nabi tak halang.
Ya, tapi Nabi tidak memberitahu kepada para sahabat, malam ni kita buat solat perdana, tak ada. Ya, siapa nak ikut, kebetulan mereka tahu, mereka ikutlah. Kalau yang tak, taklah. Ya. Melainkan pada 10 malam terakhir Ramadan di mana Nabi iktikaf di masjid. Tu ramai lah orang ikut. Ya. Yang lain Nabi biasakan buat di rumah isteri Nabi, di rumah Aisyah, rumah Hafsah dan sebagainya. Dan ya, kadang-kadang Nabi buat di belakang rumah Fatimah yang kita panggil tadilah mihrab tahajud, ada pangkin tu. Sekarang orang lelaki boleh tengoklah pangkin tu, ya, di belakang makam Rasulullah, kubur Nabi. Okey, dah jumpa dah Abu Syarid. Apa penterjemahan hujratan mukhassafah? Jumpa. Space for prayer. Lepas tu dia punya explanation dekat note dia, footnote dekat bawah tu kata exist a wall or partition or some other distance between the imam and his followers. The prayer still remains valid. So maknanya tak disebut dibuat daripada apa-apa tikar ke apa, tak sebut ya. Dia buat partition, dia buat wall, itu je. Tak ada daripada bahan apa, tak bagi tahu ya. Dia tak cakap. Okey. Thank you ya. Okey, apa tuan-tuan puan-puan ada soalan? Silakan sebelum kita masuk 432. Ada apa-apa? Haji Mak Syah ada apa? Ya. Dari Datuk ya. Rasulullah boleh tengok umat di belakang tu yang panggil khususiat kan Ustaz? Ya, khususiat Nabi. Khususiat maknanya specialty Nabi. Ya, yang hanya ada pada Nabi, tidak ada pada orang lain. Ya, tak pernah dengar Nabi-Nabi lain, tak pernah dengar. Nabi Muhammad lah mungkin ya satu-satunya yang ada kelebihan macam tu. Okey ya, itu apa ni khususiat Nabi tadi, ataupun Nabi punya apa kita panggil, Nabi punya dalil an-nubuwah, tanda kenabian Nabi. Tanda-tanda kenabian tu, ya. Dia kita panggil mukjizat lah, sebab mukjizat untuk mengalahkan musuh. Ya, tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular, itu mengalahkan musuh. Ya, Nabi punya apa kita panggil ya. Nabi punya genggaman ya masa perang Badar kan, Nabi ambil segenggam tanah, Nabi baling pada musuh. Musuh ada 1000 orang ya, masuk dalam telinga, hidung dan mulut mereka. Itu mukjizat lah ya. Kerana yang Nabi ambil itu segenggam, tentera ada 1000 ya. Macam mana? Itu semua Allah yang menyampaikan ya. Ketika kamu baling, bukan kamu yang baling. Wa ma ramaita iz ramaita. Ya, tidaklah kamu baling ketika kamu baling, walakin Allah rama. Akan tetapi yang menyampaikan tu, yang baling tu Nabi, tapi yang menyampaikan pada apa ni hidung, telinga ya dan mulut apa tentera Quraisy tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, 432 daripada Jabir bin Abdullah. Okey, ini kawan baik pada Abi Sa'id Al-Khudri, kawan baik ya, tapi umur dia bukan sebaya ya. Apa tu yang tadi tu yang 431 Zaid punya hadis tu, Ya. dia sama je dengan yang buku yang lagi satu ni. Tapi yang ni dia spesifik kan Ustaz, kalau dia direct ni hujurat tu dia bilik lah kan Ustaz kan. Tapi dia Hujratun spesifik bilik. kata dari tika. Kalau yang kat buku ni dia memang space for prayer saja. Dia tak adalah. Macam yang ni dari tika tu dia tahu dari mana Ustaz? Sekolah Itulah, ni. itu nak tengok perkataan tu ya. Mukhassafah tu ya. Mukhassafah tu apa maknanya? Ustaz pun tak sempat nak tengok dia punya terjemahan. Jadi dia letak tika. Tika tu ya, sebab orang dulu akan buat macam benda tu nipis sajalah. Dia macam apa ni wall ya, ataupun dia kata partition tadi kan. Tapi partition yang nipis saja ya, mana tidak terlalu tebal. Dia bukan daripada apa kita panggil, bukan buat daripada batang pokok kurma ke apa, tak. Ya, tapi macam tadilah tika tu pun ya, contoh macam Salman Al-Farisi kan, masa dia duduk di di kebun orang-orang Yahudi ya, dia belajar menganyam. Ya, dia menganyam apa ni, apa kita panggil ya, bakul, dia buat bakul kan. Ya, dia pandai dalam bidang anyaman tu, dia pandai. Dia buat bakul, dia buat ya peralatan-peralatan macam kita panggil kemahiran dia lah ya, kemahiran tangan dia. Ya, kerah tangan dia ya, yang kemudian dijual kan. Even dia masa dia jadi gubernur di di Kufah, di Basrah pun ya, dia tak ambil gaji ya. Gubernur tak ambil gaji ya. Jadi bila dia tak ambil gaji tu sebab apa? Sebab dia ada pendapatan dia sendiri. Dia boleh jual dan cukup untuk dia ya. Sebab dia tak hidup mewah pun macam Salman Farisi, kita tahulah ya, dia pun salah seorang daripada orang yang duduk di di ahli sufah tu, di kalangan ahli sufah yang duduk di serambi Masjid Nabawi ya, macam Abu Hurairah, macam Sauban ya, Abu Darda ya, Abu Zar Al-Ghifari ya, termasuklah tadi siapa tadi kita kata, termasuklah juga Salman Al-Farisi ya, sebab dia kan datang dari jauh, dia tak ada keluarga pun ya.
Nabi anggap dia sebagai keluarga Nabi. Ya, dan dia pernah jadi gubernur ya pada zaman Umar kalau tak salahnya, ya, juga zaman Saidina Ali, ya. Dan beliau tidak ambil apa allowance, ya, allowance gubernur. Ya, walaupun dia layak untuk dapat, ya. Gubernur dia dapat allowance tu dia ambil, dia jangan tak ambil pula, ambil. Ya, dan dia infak je, sedekah je, ya, untuk makan hidup dia, dia gunakan dia punya nilah, ya. Dia gunakan dia punya hasil jualan daripada kraft tangan yang dibuat daripada ya bahan-bahan yang datang daripada pokok kurma lah. Jadi tikar ni pun, ya, kalau kita boleh apa ni simpulkan atau kaitkan, juga dibuat daripada bahan-bahan, ya, daripada pokok tamar juga, pokok kurma, ya, mungkin daun lah, ya, dah tentulah daun dan pelepah dia. Itu je lah tuan-tuan, ya. Perkataan mukhassafah tu nak kena cek apa makna dia. Kalau tuan-tuan ada pakai buku lain, tuan-tuan datang bantulah, ya, untuk terjemahkan apa, ya. Hujrah tu tahu, hujrah tu mana bilik. Mukhassafah tu yang di apa kan? Ya, yang dikhaskan untuk solat, betul, ya. Tapi perkataan tika tu datang dari mana? Ya, dari tika. Jadi mukhassafah tu lah besar kemungkinan sebab tajara tu dia bina hujrah, dia bina bilik, ya. Tak ada perkataan lain yang boleh membawa makna tika tu melainkan mukhassafah. Okey, tak apa tuan-tuan, ya. Itu cerita dia. Tuan-tuan ada baca kitab lain, ya? Haji Mat Syah pakai kitab lama. Apa tulis kat situ Haji Mat Syah? Tuan-tuan yang pakai kitab lama, ya. Apa Saya pakai terjemahan kitab dia? baru juga. Saya pakai kitab Ya. baru juga. Oh, pakai kitab baru. Siapa yang pakai kitab lama tu? Ya. Yang pakai kitab lama tolong share. Kalau ada lah. Tak ada, ya. Okey, Jabir bin Abdullah qala sallah ya Muaz bi ashabihi al-isya. Ya. Jadi ni cerita Muaz, ya, mengimamkan solat, ya, dengan sahabat-sahabatnya, mana di kampung dia. Tuan-tuan tahu kan, Muaz bin Jabal dia sembahyang isyak di Masjid Nabawi bersama dengan Nabi. Dia jadi makmum lah. Kemudian dia balik ke kampung dia dan dia solat sekali lagi. Ya, maka ini menjadi bukti bahawasanya boleh kita solat isyak 2 kali. Solat fardu boleh 2 kali. Kita boleh ulang solat tersebut, ya. Terutamanya kerana Muaz adalah orang yang paling alim kat kampung dia. Dan beliau orang yang paling alim tentang halal dan haram di kalangan sahabat Nabi, kan? Nabi sebut, ya. Nabi kata apa, ya? Nabi kata a'lamu ummati, ya, a'lam yang paling alim, ya, min ummati daripada umat aku, ya, bil halal tentang perkara halal wal haram, benda haram. Mana fiqh lah, soalan halal haram ni soalan fiqh. Muaz bin Jabal Nabi sebut. Nabi recognize dia punya kelebihan dia. Jadi di kampung dia hafal Quran, Muaz, dan dia jadi imam, ya, untuk orang kampung dia. Imam isyak di sini, ya, kesnya. Fatawwala alaihim, lalu dia pun baca panjang, ya. Jadi dia baca panjang, ya, dengan mereka. Faqala Nabi SAW, ada orang report. Tak adalah kat sini, ya. Tapi dalam syarah hadisnya adalah, ya. Nabi pun tanya dia, Nabi panggil dia. Aturidu antakuna ya Muaz fatanan. Ya Muaz, adakah turidu kamu mahu antakuna supaya kamu jadi ya Muaz fatanan. Fatanan fitnah lah daripada perkataan fitnah. Kamu nak jadi, ya, penyebab berlakunya fitnah ke? Ya, pasal apa kamu tak apa kita panggil, ya? Pasal apa kamu tak ringkaskan aja, ya? Sebab orang kampung dia ni kebanyakannya adalah petani dan juga peternak, ya. Jadi mereka ni dah tentu letih. Jadi kalau dia baca panjang sangat tu, ya, menyebabkan orang mufarakah daripada solat. Ya. Jadi apa ni Nabi pun kata, ya, iza amamtan nas, apabila kamu mengimamkan orang ramai, faqra, maka bacalah bisyamsi wa duhaha antaranya, ya, walaupun solat isyak boleh tak baca, ya, patutnya wasyamsi wa duhaha ni waktu duha. Ya, baca waktu duha, ya, ataupun waktu subuh kita kata, ya. Sebab nak terbit matahari kan. Tetapi baca malam boleh? Boleh. Ya. Nabi bagi cadangan boleh baca malam, tak ada masalah. Ya. Patutnya malam baca walaili, ya, iza yakhsha. Walaili baca surah-surah tentang bintang, ya. An-Najm baca surah Al-Qamar tentang bulan, itu belah malam patutnya lah. Tapi Nabi bagi cadangan saja. Nabi kata bacalah wasyamsi wa duhaha. Ya. Kemudian, ya, wasabbih bismi rabbikal a'la. Sabbih bismi rabbikal a'la. Dia baca Sabbih isma rabbikal a'la, agak panjang juga tapi tidaklah terlalu panjang. Isyak okeylah tu. Ya, sembahyang isyak, ya, macam sembahyang Jumaat juga.
Sabih isma rabbikal a'la. Ataupun dalam kita punya solat witir kan, ya, boleh. Waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, boleh. Wal laili idza yaghsha, boleh, ya. Muttafaqun alaihi. Maknanya kalau kita solat surah tu pun dah panjang lah, ya. Tapi Nabi nisbah orang Arab yang faham bahasa Arab ni, ya, dia tak ada isu lah bab-bab ni. Kalau baca surah-surah ni tak ada isu lah, ya. Sebab yang pertama dia faham, dia menghayati, ya. Dan ada sebahagian orang komplain. Sebahagian penduduk kampung dia okey je, ya. Tapi yang komplain-komplain ni lah, yang kaki komplain ni. Jadi dia juga komplain pada Nabi, Nabi pun tegur Muaz, ya, supaya dipendekkan sikit solat. Imam Bukhari Muslim, lafaznya menurut Imam Muslim, ya. Dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada, tetapi lafaznya maknanya wordingnya duduk dalam Sahih Muslim. Ya, maknanya yang kita dihidangkan ni, hadis yang diambil oleh Ibnu Hajar Asqalani ini adalah daripada wording Imam Muslim. Dah sahih lah, tentulah Bukhari Muslim kan. Dalam solat berjamaah, imam diperintahkan membaca surah yang panjangnya sedang-sedang sahaja. Ya, jangan terlalu panjang. Membaca surah yang tidak terlalu panjang dalam mengimami solat adalah sunnah. Sunnah mana kebiasaan Nabi. Ya, Nabi baca tak panjang. Ada Nabi baca. Pernah Nabi baca surah Al-Waqiah, pernah. Waktu subuh kan, tapi subuh. Ya. Tapi kalau untuk solat maghrib, Nabi baca pendek. Ya, asar dan zuhur, Nabi baca pendek lagi. Ya, Isya agak sedikit panjang. Subuh paling panjang. Ya, tarawih, itu lain lah. Ya. Nabi baca solat masa solat malam, itu memang lain lah. Al-Baqarah, Nabi baca Ali Imran kan. Ya. Okey, selesai. Ya, 432. Ada soalan? Ada apa-apa tuan-tuan kalau tak faham? Ada apa-apa? Ya. Ustaz, terjemahan dia tu salah ya Ustaz. Terjemahan yang Dia mana? kata, yang dia cakap bacalah wasamai kan? Patutnya baca Syamsi wa duhaha kan Ustaz. Yelah. Terjemahan dia tu salah. Oh ya, Ustaz pun tak tengok terjemahan. Sebab Ustaz dah cakap tadi, sebenarnya jangan tengok terjemahan tu. Ya, Ustaz terjemah satu-satu tu tuan-tuan pakai. Ya, rugilah tuan-tuan Ustaz bagi terjemahan. Ya, word by word, phrase by phrase, tuan-tuan tak salin ya. Tapi bila tuan-tuan tengok terjemahan, tak apalah ya. Cikgu Nomah dah cakap tadi, okeylah, tak ada masalah ya. Tak betul lah. Nak menunjukkan bahawasanya terjemahan tu ya kadang-kadang misleading tuan-tuan ya. So betulkan, bukan wasama watarik, bukan ya. Jadi ayatnya ialah apa tadi ya? Ayatnya ialah wasyamsi wa duhaha. Sabihi isma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya wal laili idza yaghsha. Ya, itu dia. Okey, ada apa lagi? Silakan tuan-tuan. Kak Maimunah ada apa? Haji Masya, ya, ada apa? Tuan-tuan Datuk, ada apa Datuk? Ya. Tuan-tuan diam ni faham tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan diam aja ya. Sebab tuan-tuan ya. Jabir bin Abdullah dan Abdillah sama Sebab kena baca Abdillah, dia orang yang sama. Macam Abu Hurairah lah tadi ya. Tadi Kak Zainab tak tanya pula ya pasal apa? Abi Hurairah. Macam tu lah, sama lah ya. Abi, Abu, Aba, Abdu, Abda, Abdi sama tuan-tuan. Itu kerana ada bin kat depan tu. Ya Kak Nam ya. Jabir bin. Ya, bila bin aja kena baris bawah. Bin Abdillah, bukan bin tu baris bawah. Abdillah tu yang baris bawah ya. Jabir ya, Jabir ya, nak baca betul-betulnya Jabir ibni Abdillah ya. Pasal apa baca ibni tu? Pasal tu balik pada Arabik punya analisis lah. Ya, Jabir patutnya Jabiru, tapi pasal apa baca Jabiri? Pasal ada an depan. Bin pasal apa baca nun bawah? Pasal dia ikut Jabir tu. Jabiri bin ya, ini Jabiri bni Abdi ya, pasal dia datang selepas bin. Selepas bin mesti baris bawah. Senang je tuan-tuan. Lepas bin, lepas binti mesti baris bawah. Jadi kalau kita kata Abdullah, salahlah grammar dia. Orangnya tak tukar, orangnya sama je. Abdillah, Abdullah sama. Tak ada beza. Ya, okey. Kenapa? Okey Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Okey ya, selesai ya. Itu cerita tentang 432. Muaz bin Jabal. Hari ni ramai kita jumpa. Abu Hurairah dah jumpa. Ya. Kita jumpa siapa tadi? Nombor 2 Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Zaid bin Sabit. Ya. Dan jumpa Jabir pula. Ya. Cukuplah tu. Ramai dah sahabat tu ya. Okey, sambung lagi tuan-tuan. Daripada Aisyah pula. Wakil perempuan. Ya. Fi qissati salati Rasul SAW bin Nas. Cerita tentang Nabi mengimamkan solat. Ya. Dan waktu itu wahuwa maridun.
Ya, waw di situ makna ketika mana? Huwa Nabi maridun sakit. Qalat dia berkata faja'a. Ya, faja'a hatta jalasa an Yasari ibni Yasari ibni Bakar. Ya. Jadi Abi Bakar ya, Yasari Abi Bakar, Yasar. Yasar mana sebelah kiri. Sebab imam pandang depan kiblat, ya, rumah Nabi sebelah kiri. So Nabi datang daripada sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Ya, Nabi tak datang pada sebelah kanan sebab rumah Nabi, rumah Aisyah sebelah kiri masjid, ya. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia cerita, ya. Baginda datang, ya, faja'a, lalu Nabi datang, Nabi sakit, tapi Nabi kuatkan diri dia juga untuk datang. Ya, hatta sehingga jalasa Nabi duduk an yasari Abi Bakrin. Abi itu ada Hamzah atas, ya. Kalau tidak tak nampak dia, macam baca Ibni tadi, ya. Jadi atas tu ada Hamzah kat atas. Jadi Nabi pun datang, duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Patutnya sebelah kanan lah kan. Tapi macam mana nak pergi sebelah kanan? Ya, sebab Abu Bakar dah solat, tengah solat. Ya, di permulaan lah tapi tengah solat. Fakana yusolli bin nas jalisan. Ya, jadi apa yang berlaku ialah bila dia datang sebelah kiri, baginda solat bersama orang ramai. Ya, sebagai imam dengan duduk. Ni ada cerita panjang lah. Ya, jadi Abu Bakar berdiri mengikut Nabi SAW dan orang ramai mengikuti solatnya Abu Bakar. Jadi orang di belakang ikut Abu Bakar. Abu Bakar ikut Nabi. Ya, tapi Nabi duduk, tak ada masalah. Kerana hadis yang cerita ketika imam duduk, ya, maka makmum kena duduk tu dah terhazaf, ya, ataupun sudah termansuh oleh hadis-hadis yang lain. Ya. Jadi macam mana tu ceritanya? Abu Bakar, ya, baru nak mulakan solat. Ya, tunggu-tunggu Nabi, Nabi tak keluar. Dia pun angkat takbir. Ya, sebahagian kata ketika dia apa kita panggil, dia nak mula tu. Nak mula, ya. Jadi dia tengok Nabi datang, maka Nabi duduk di sebelah kiri dia. Jadi bila Nabi solat, Abu Bakar ikut Nabi tu. Tapi orang ramai tak ikut Nabi, orang ramai ikut Abu Bakar. Ya, ikut Abu Bakar, ya. Pasal Nabi solat duduk, Abu Bakar solat berdiri. Jadi orang ikut Abu Bakar lah. Boleh tuan-tuan, ya. Ni tak berlaku lah zaman kita, ni berlaku zaman Nabi lah. Ya, patutnya Nabi yang tak sihat tu duduk belakang lah, ya. Tapi tak sesuai lah pasal Nabi ada. Takkan Nabi duduk di belakang, ya. Jadi Nabi yang mengimamkan solat tu juga, ya. Boleh ke? Boleh, ya. Walaupun imam duduk tak jadi masalah. Kerana Nabi, ya. Kalau kita sekarang kalau sakit, boleh imam duduk. Makmum berdiri juga sama, ya. Kemudian apa lagi? Ya, Abu Bakar qaiman, Abu Bakar duduk. Ya, Abu Bakar berdiri, ya. Yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi SAW. Abu Bakar, ya, diikut Nabi punya solat, wa yaqtadin nas, orang ramai mengikut solati Abu Bakar. Mutabakun alaihi, ya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kemudian imam boleh duduk kerana ada uzur, sedangkan makmum tetap berdiri. Jadi hadis ni, ya, clear, ya, menunjukkan bahawasanya hadis yang mula-mula Abu Hurairah tadi, ujung dia tu ada mansuh lah, ya. Yang tentang bab berdiri imam, makmum berdiri, imam duduk, makmum berdiri juga, makmum duduk. Yang tu telah dimansuhkan oleh hadis ni lah antaranya. Imam boleh solat dengan duduk kerana ada uzur. Selesai, tuan-tuan. Ya. Okey. 434 daripada Abi Hurairah. Anna Nabi SAW qala, Iza amma ahadukum. Apabila seseorang kamu jadi imam. Ya. Mengimami annas, manusia, orang ramai. Fal yukhaffif. Maka hendaklah dia ringankan. Ringankan tu maknanya bacaan surah dia. Ya. Fa inna fihim as-saghir. Kerana sesungguhnya di kalangan makmum itu ada budak kecil. Wal kabir, ada orang tua. Wal da'if, ada orang lemah. Wazal hajah, dan ada orang yang ada hajat. Dia nak cepat. Ya, terutamanya kalau kita solat subuh lah pagi-pagi tu kan. Ya, hari bekerja. Jadi ada orang yang singgah untuk solat. Janganlah baca surah panjang-panjang. Kalau hujung minggu ataupun ada public holiday tak apalah. Ya, tapi kalau hari-hari biasa orang nak pergi bekerja, kebanyakannya orang datang pakai tali leher, pakai kemeja sebagainya, kita tahu orang nak pergi kerja. Sebab tu imam tu kena tengok ke makmum tu. Sebelum dia angkat takbir tu tengok kat makmum, oh banyak orang nak bekerja ni. Ya, baca surah yang sedang-sedang saja, jangan terlalu panjang. Ya, bukanlah makna baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq ke apa kan. Ya, tapi maknanya jangan panjang sangat. Kerana orang nak pergi kerja. Ya, kita kena meraihkan makmum tu. Jadi fal yukhafif, maka hendaklah dia ringankan solat. Meringankan bermakna membaca surah yang lebih pendek. Kerana ada budak-budak kecil. Ya, budak kecil nak pergi sekolah pula. Ya, ada orang tua-tua yang uzur. Ya, ada orang yang lemah. Ya, mungkin
Ada masalah lutut ke apa ke, ya. Wazal hajah dan orang yang ada keperluan, ya. Fa iza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya'ah. Tapi kalau dia solat sendiri, solatlah panjang-panjang pun, ya. Masalahnya kita bila solat sendiri, solat pendek. Bila sembahyang dengan jamaah pula, solat apa ni baca panjang pula. Pasal apa, ya? Jadi seolah-olah macam Tuhan yang kita sembah tu Tuhan yang berbeza. Ya, Tuhan yang sama. Bukhari Muslim sahih, bila seseorang dipercayai, dilantik untuk menjadi imam dalam solat, maka diperintahkan dia, ya, agar membaca surah yang pendek atau sedang-sedang saja. Kerana yang mengikuti solat tersebut terdiri daripada bermacam-macam orang. Ada yang budak kecil nak pergi sekolah, ada orang tua yang uzur, ya. Ada orang sebaya tetapi ya ada kelemahan dia, ya. Mungkin tak boleh berdiri lama. Kemudian ada banyak keperluan lain. Ada zul hajah, ya, yang memiliki hajat. Tetapi bila solat sendiri, maka dipersilakan dia membaca surah yang dikendakinya. Panjang. Macam Nabi solat seorang-seorang kan, baca Al-Baqarah, Ali Imran. Ada orang nak ikut, Nabi tak halang, ya. Tapi Nabi baca panjang. Baik pendek maupun panjang sekalipun. Ya, kalau kita seorang-seorang. Imam membaca surah yang sesuai dengan kemampuan makmum untuk mengikutinya adalah sunnah. Ya. Jadi kalau kita pergi tempat yang memang orang tak biasa surah panjang, bacalah pendek. Ya, baca pendek-pendek sudahlah. Ya, kita kata sesuai. Ya, dari segi keperluan orang kampung tu. Macam Muaz tadi kan. Dia nak baca panjang. Ya, tapi orang kampung dia petani yang sudah letih kan. Ya, penternak binatang. Jadi mereka ni bukan orang bandar. Ya, jadi bukan orang yang kita kata ya tidak tidak apa ni bertunggu lumuh bekerja lah menggunakan tulang empat kerat dia kan. Tapi kalau orang kampung dia memang petani, ya. Dan mereka ni adalah penternak dan sebagainya. Jadi kalau baca surah panjang tu tak patut, boleh jadi fitnah. Jadi mereka komplain kepada Nabi, Nabi pun sampaikan nasihat tadi kepada siapa, kepada Muaz bin Jabal. Okey, selesai. Okey, ada apa-apa silakan. Tak ada, ya, daripada Ustaz, Amru bin Salam, ya. apa ni? Jenis surah yang kita baca dalam solat ni, Ya, maknanya kalau surah tu panjang, pahala lebih lah Ustaz kan? sepatutnya lah. Tapi dengan syarat makmum tak ada komplain lah. Makmum tadi, makmum Ni, sakit kat belakang tu tak ada komplain, okey lah. Tapi kalau ada tak kalau komplain, kita kita rakmikan. kalau Jangan baca solat panjang sendiri. sangat. Ustaz, kalau solat sendiri. Oh, solat sendiri, bacalah. Baca Al-Baqarah lah, bagi puas hati. 286 ayat. Kalau tak hafal, buka Quran. Kan boleh ambil Quran stand tu. Ya, okey, ya, ada lain, silakan. Kak Nap, okey tadi? Okey Ustaz, faham. Terima Ya, kasih. jadi boleh solat malam tu tambah sebab solat sunat kan, ya, buka Quran tu boleh. Paling kurang baca 2 page tu kan. Ya, banyak tu banyak berapa ayat tu, 2 page. Ya, nanti kalau apa kita panggil ya, ataupun kita baca apa ni, 1 page tu untuk 1 surah, 2 page untuk 2 surah. Macam biasa imam-imam ya masa tarawih pun boleh, tak ada masalah kan. Sebab kita tak hafal, so kita boleh baca daripada surah. Ya, daripada mushaf Al-Quran yang kita buka tadi, ya, kita dah klip dia, dah tunjuk tempat dan sebagainya, so boleh baca lah. Mudah-mudahan dapat pahala lebih lah sebab kita berdiri lebih lama kan. Dan boleh pilih surah-surah yang ada doa di dalam tu, ya. Macam kita kata tahajud kita tadi kan, kita nak baca 10 ayat terakhir, 11 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, kan banyak doa tu. Ya, Rabbana apa kita panggil ya. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad kan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman. Semua macam-macam surah tu boleh baca. Ya, ayat-ayat terakhir ya daripada surah Ali Imran yang kita baca bangun tidur patutnya. Ya, tapi kadang-kadang dah terlupa kan. Jarang baca dah terlupa. So kita belum baca lagi. So buka aja Quran tu masa tahajud boleh tak baca? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang afdal baca masa kita baru bangun tidur. Tapi kita tak hafal. Tak hafal, photostat lah. Ya. Kemudian laminate kan letak dekat katil tu. Sebenarnya tuan-tuan, ya, amal ni kita nak atau tidak je. Ya. Kalau kita memang tak nak, kita akan cari berbagai alasan. Tapi kalau kita nak, ya, orang Melayu kata, ndak 1000 daya, tak ndak 1000 dalih. Ya. Jadi kalau kita nak tu boleh. Ya. Macam itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi maknanya boleh buat. Ya, kalau kita nak tu boleh. Walaupun tak selalu, sekali-sekali boleh buat.
An Amru bin Salamah, ya qala abi, ya. Jadi dia berkata, ya, Amru bin Salamah, dia berkata telah berkata bapaku kepadaku, ya. Jadi Amru bin Salamah ni siapa dia ni, ya? Jadi Amru bin Salamah dia kata bapa dia Salamah. Salamah yang mana kita tengok nanti, ya. Telah berkata bapa saya, aku sampaikan kepadamu dari Nabi SAW yang benar, ya, bahawa baginda bersabda, apabila hadir solat adalah seseorang daripada kamu azan dan hendaklah mengimami kamu yang lebih banyak hafal Al-Quran. Okey, ni cerita imam tadilah. Amru bin Salamah qala, ya, ya. Jadi dia kata bapaku, ya. Jadi dia kata bapaku, ji'tukum min indin Nabi SAW. Aku jampai, ya, kepada kamu daripada Nabi. Aku sampaikan, ya, daripada baginda Nabi SAW haqqan yang benar. Faqala idza hadarat as-salah. Kata Nabi, bila sembahyang sampai waktu sembahyang, masuk waktu solat, fal yu'azzin, hendaklah ahadukum, seseorang kamu, azan. Walaupun dia duduk di tengah padang pasir, walaupun dia mengembala kambing, ya, kalau dia seorang pun azan, ya, tak ada masalah, ya. Fal ya'ummakum, kemudian hendaklah mengimamkan kamu aksarukum Qur'anan. Aksarukum Qur'anan. Qur'anan di situ adalah tamyiz lah, ya, ataupun kita panggil sebagai distinguisher, ya. Kalau kita belajar Arabik punya kelas, tuan-tuan jumpalah perkataan ni, ya. Jadi yang menjadi imam siapa yang paling banyak menghafal Quran, paling banyak hafal Quran. Tapi kadang yang hafal Quran tu pula, ya, suara tak berapa sedap, tak berapa merdu. Carilah yang suara merdu, ya. Mungkin dia hafal kurang sikit. Ya, yang hafal tadi mungkin dia hafal 10 juzuk, yang ni hafal 5 juzuk, tapi dia baca sedap. Ya, bacaan dia pun orang suka. Jadi orang boleh berlama-lama, ya, ada kelebihan dia. Kemudian apa? Fanazaru falam yakun ahadun aksar minni Qur'anan. Maka dia pun, ya, bila nak sembahyang tu, maka dia pun tengok, ya, mereka melihat, tetapi tidak terdapat seseorang yang lebih banyak hafal Quran melainkan dia. Lalu mereka pun majukan saya. Ya, maka dia kata, ya, apa tadi, faqaddamu, ya, faqaddamu ni. Jadi orang pun tolak dia pergi depan lah, ya. Wa ana ibnu situ, ya, ana ibnu sitin, ya, au sab'in sinin. Wa ana ibnu siti au sab'in sinin. Jadi aku, ya, pada masa itu adalah seorang budak yang baru berumur 6 atau 7 tahun. Rawal Bukhari wa Abu Daud wa Nasai. Ada 3 lah meriwayatkan. Bukhari ada, Abu Daud dan juga Imam Nasai. Ya. Jadi mereka melihat tetapi mereka tidak mendapati seseorang yang lebih banyak hafal Quran daripada aku, lalu mereka majukan aku untuk menjadi imam. Padahal aku baru berusia 6 atau 7 tahun. Boleh ke? Boleh. Dia belum akil balik lah ni. Pastilah. Ya, 6 hingga 7 tahun belum akil balik. Boleh tak mengimamkan orang dewasa? Boleh. Sebab orang dewasa kurang hafal, dia yang pandai. Ya. Menjadikan anak kecil sebagai imam. Boleh. Ya, hukumnya adalah harus. Ya, malah kalau dia lebih banyak menghafal Quran, bacaannya pun sedap, bagi dia lah. Ya. Tapi kalau bacaannya kurang, ya, ada orang tua yang lebih baik bacaannya. Bagi orang tua lah. Ya. Yang lebih baik bacaan dia. Yang lebih disukai oleh makmum di belakang. Ya, sebab kadang budak-budak ni dia hafal Quran, tetapi, ya, dia punya perangai itu belum begitu bagus lagi. Ya. Akhlaknya kurang. Ya. Masih lagi pakai tak tutup aurat. Ya. Sebab budak-budak kan, ya, dia tak belajar fiqah lagi, tak belajar tu, tak belajar ni. Dia tak tahu. Ya. Itulah cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ada apa-apa soalan silakan. Nak baca satu lagi tu panjang tu. Ya. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Ustaz, Ya. nak tanya pasal jemaah kerusi ni. Dia punya saf tu dekat mana? Jemaah kerusi. Ya. Jemaah kerusi jemaah apa tu? Yang duduk atas kursi lah. Oh. Dia punya Duduk kaki atas kerusi. kursi tu dekat mana? Selalu tengok macam mana? Akak tengok selalu macam mana? Dia kata banyaklah yang cakap. Kata kena sama level dengan masa orang duduk duduk apa antara dua sujud tu. Okey. Ya. Dia ganggu tak orang belakang? Tak ganggu orang belakang, okey lah. Sebab kalau dia duduk belakang sekali. Sebab tu orang yang, ya, orang yang duduk kerusi ni jangan duduk depan lah. Kalau duduk saf pertama payahlah. Sebab kalau kerusi dia tu memanjang ke belakang, jadi orang belakang tu susah pula. Ya, takut terantuk lah dengan kerusi dia tu. Melainkan kalau yang duduk belakang tu budak kan. Budak yang rendah sikit. Okey lah, clear. Ya, itulah cerita dia. Memang ada banyak pendapat lah, masalahnya
Pasal apa pendapat ni banyak? Pasal zaman Nabi tak ada orang duduk atas kursi. Dia duduk bawah. Ya, kita pun dah tahu kan. Ya, tuan-tuan pun dah tahu dah. Nabi tak pernah duduk atas kursi solat. Bukan sebab kursi tak ada. Kursi ni jangan kata tak ada. Ya, Byzantine Empire tu. Ya, dah ada dah. Persian Empire tu semua ada kursi mewah. Ada kursi, ada meja, ada apa. Ya, jadi Nabi tak pernah sembahyang atas kursi. Jadi kerana itu banyak orang bagi pendapat tu. Kalau Nabi sembahyang atas kursi, senang. Kita boleh bagi tahu kursi tu belakang sikit ke, sebaris ke kan. Ya, masalahnya tak. Jadi Nabi duduk bawah. Bila Nabi duduk bawah, ya, Nabi duduk di tempat orang tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi clear lah, sebaris. Ya, maknanya punggung tu sama kan. Ya, dia punya punggung. Dia punya kaki duduk depan lah. Ya. Tetapi bila kursi ni, dia akan mengganggu orang di belakang tu, itulah isunya. Ya, kalau kita nak samakan kedudukan dia kan. Sebab biasanya untuk mengelakkan ganggu orang belakang, kerusi itu diletak sebaris dengan apa ni, kaki jamaah. Ya, jadi orang belakang tak ganggulah. Tapi masalahnya dia kena duduk depan pula. Ya, dia kena berdiri. Ya, ada kursi, dia kena berdiri kat depan tu. Itu masalah dia. Jadi bila dia duduk sebaris dengan orang lain. Tapi bila dia berdiri, dia ke depan. Ya, jadi tak nampak saf tu selari lah kan. Ya, itulah isu dia. Ya, tapi macam tadilah ya, belum tak pernah dengar lah fatwa apa ni, apa kita panggil, daripada mana-mana yang kata mesti letak belakang ke depan. Kecuali dia pakai kursi macam Mekah tu lah. Kursi macam Mekah tu dia sebab dia senang kan, dia tak besar. Jadi dia boleh duduk selari dengan apa ni, jamaah yang lain. Ya, kalau pakai kursi Mekah tu senang. Ya, memang sepatutnya kalau kita berdiri pun berdiri kaki sama dengan orang lain. Kalau kita ke depan, macam mana jemaah kita? Ya, jadi nampak macam tak selari lah. Ya, benda-benda macam tu kena diambil perhatian. Kena pakai kerusi apa? Masalahnya kat Malaysia ni kursi besar-besar semua. Ya, jadi dia ke belakang sikit. Jadi kecuali dia duduk di belakang sekali. Ya, saf di belakang ataupun di tepi kan, yang tak mengganggu. Kalau budak-budak, ya, kalau ada budak-budak, tempat-tempat macam tu budak-budak pergi. Suruh budak-budak pergi supaya saf tu penuh. Ya, sebab kalau tidak, saf di belakang orang yang pakai kerusi itu, ya, kosong lah. Sebab kalau orang tua tak boleh terkantuk kepala kat situ. Kalau macam ustaz tinggi lagi lah. Jadi kena ada kebijaksanaan jugalah ya dalam tadi tu. Ya, kalau boleh sebarislah sama dengan jamaah yang lain. Jangan ke depan. Ya, pakai kursi yang Mekah tu senang kan? Ya, sebab dia tak ada mengembang dia punya kaki tu. Ya, dan dia pun stabil, kuat. Ya, cuma kadang-kadang orang badan besar sangat susah juga duduk macam tu. Dia nak kena duduk yang stabil kan? Macam itulah ya. Pasal apa isu tu keluar? Kerana Nabi tak pernah duduk atas kursi, sahabat tak pernah duduk atas kursi sembahyang. Cerita duduk atas kursi ni zaman kita. Tu dia cerita dia. Sebab tu banyak pendapat. Okey ya, mungkin nanti tuan-tuan boleh tengok aja share ya. Datuk Zulkifli Al-Bakri pun ada share dia punya ceramah tentang apa ni, sembahyang duduk atas kursi. Ya, begitu juga Dr. Basit pun ada. Ya, ada banyaklah ya. Tuan-tuan boleh pilih-pilih nanti, boleh share di kita punya grup lah ya. Tengok apa pandangan-pandangan mereka tentang orang yang sembahyang di atas kerusi tadi. Melainkan memang orang tak boleh duduk bawah. Ya, Ustaz cakap macam mak Ustaz memang tak boleh duduk di bawah. Kalau duduk bawah tahiyat awal, tahiyat akhir memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya, kaki tu tak boleh nak lipat. Ya, jadi memang kena duduk atas kursi. Berdiri boleh, ya. Masa qiyam, i'tidal boleh, rukuk macam biasa, tapi sujud memang tak boleh. Memang tak boleh sujud dan tak boleh duduk antara dua sujud. Tak boleh duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, tak boleh. Jadi oleh kerana itu memang kena duduk kursi. Tak apalah, orang yang tak boleh memang kena duduk atas kursi, fine lah, ya. Tapi kalau orang yang boleh tapi sekali-sekala boleh tak? Boleh. Ya. Masa mula-mula dia berdirilah. Allahu Akbar masa berdiri kan. Rukuk, kemudian dia sujud. Lepas tu dia duduk di bawah. Dia tak naik. Nak naik tu susah. Maka duduk bawah. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua, ketiga, keempat duduk aja sampai bagi salam. Itu jauh lebih baik. Ya, kalau dia boleh sujud, ya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau sujud pun tak boleh, duduk antara tahiyat pun tak boleh, duduk antara dua sujud tak boleh, dia kena duduk atas kursi, itu tak ada pilihan lah. Okey tuan-tuan ya. Panjang ceritanya. Dia tengoklah YouTube yang bagus-bagus tuan-tuan. Bagaimana solat duduk atas kursi ni. Ya. Ustaz tak boleh bagi kesimpulan lah pada malam ni. Tuan-tuan tengok kesesuaian. Ustaz hanya bagi kata yang bagusnya biar dia selari kaki dia tu. Ya, tempat duduk dia tu selari. Bukan kaki dia, tempat duduk selari.
Tapi kalau kaki dia boleh selari juga, tu jauh lebih baik lah. Ya. Kerana jangan nampak ada ke depan, ada ke belakang. Nampak tak macam tak sempurna. Ya. Jadi kebijaksanaan kita lah untuk melihatnya. Okey, selesai tuan-tuan. Ya, buku sebelah dah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Kalau tak ada soalan, serah pada Haji Mak Syah. Ada apa-apa pengumuman? Silakan. Tak apa Ustaz, tak ada apa-apa. Terima kasih Tak banyak. ada apa-apa. Tuan-tuan jangan lupa hadir Anidak punya majlis, apa kita panggil, majlis bual bicara santai pada hari Ahad ni 3 bulan. Belilah kerusi tuan-tuan. Boleh beli kerusi. Beli meja lah. Kalau beli meja lagi bagus. Datanglah tuan-tuan. Ada banyak manfaat yang boleh dapat. Ustaz pun salah seorang panel pada pagi tu hari Ahad di masjid Masjid At-Taqwa. Dewan Besar Masjid At-Taqwa pada hari Ahad ni pagi. Tuan-tuan belilah. Ustaz pun dah share dengan tuan-tuan. Belilah kursi. Kalau tuan-tuan tak boleh datang, tuan-tuan wakilkan anak beranak ataupun siapa sajalah. Bantu NGO dakwah kita tuan-tuan. Sekadar itu terima kasih atas perhatian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Haji Nazri. Buat rakaman dan sebagainya. Terima kasih Nazri.